penjara sepanjang hayat oleh Badan Kehakiman. Pada masa yang sama, saya pun difahamkan bahawa Badan Kehakiman itu sedang sibuk mengenali banyak kes. The Federal Court is extremely busy in handling a lot of cases dengan izin. Dan soalan saya ialah bagaimana Badan Kehakiman dapat memastikan semua kes diselesaikan dalam kadar yang segera. Ini soalan. Yang apakah persediaan kerajaan dalam membekalkan perkhidmatan pengguam kepada banduan itu? Kerana kerajaan kena faham bahawa pada peringkat ini kemungkinan besar banduan tersebut tidak mempunyai sesiapa di luar sini kerana mereka tidak mempunyai wang juga untuk mendapatkan pengguam. Oleh itu, saya nak tanya Timbalan Menteri itu bagaimana kerajaan akan mendekati dua perkara ini dalam soalan yang kedua. Soalan yang ketiga ialah mengenai isu mekanisme mengenai hukuman kesilapan. Difahamkan bahawa permohonan persemakan semula itu hanya boleh dikemukakan sekali saja. Maksudnya satu kali saja. Dan rasional yang diberikan mengapa satu kali saja kerana kos tinggi yang akan dikenakan kepada Badan Kehakiman kalau banduan itu diberikan hak untuk menyemak semula berulang-ulang kali. Dan soalan saya ialah apakah mekanisme Badan Kehakiman dalam memastikan semakan sekali ini tersebut tepat tanpa sebarang kesilapan. Yang kedua, soalan saya ialah apakah platform yang sedia ada kepada banduan yang gagal semakan mereka tetapi percaya bahawa keputusan semakan mereka adalah kurang tepat. So, mintalah Timbalan Menteri menjawab soalan ini. Dan memang saya nak menegaskan apakah soalan-soalan yang saya tanya itu saya tak ada niat untuk mencabar kearifan dan kecakapan Badan Kehakiman. Tujuan saya adalah untuk memastikan hak banduan-banduan dilindungi dan dipelihara sejajar dengan hak asasi manusia sahaja. Kita tidak sempurna dan berkemungkinan membuat kesilapan secara tidak sengaja. No one is perfect except God dengan izin. Oleh itu, kerajaan perlu mempunyai mekanisme plan B bagi semakan yang bakal mengubahkan hidup banduan tersebut. Sebagai seseorang yang percaya kepada hak asasi setiap individu yang lahir di bumi ini adalah saksama, saya mohon urusan semakan yang bakal dilaksanakan tidak mempunyai sebarang kecacatan dan menghampakan mana-mana pihak. Tolong rumuskan, Pak Ibi. 1 minit. Persoalan-persoalan tadi mungkin kerajaan mempunyai jawapan ataupun masih berlega di rang persoalan. Apapun penjelasan kerajaan, harapan saya hanya satu. Jangan ada kecacatan dalam pelaksanaannya. Dengan inilah akhir kata memang selepas mendapatkan jawapan daripada kementerian dan saya akan sokong sepenuhnya RUU semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat. Terima kasih. Terima kasih. Yang berhormat Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai. Selepas ni adalah saya, tapi sekarang saya pergi ke Yang Berhormat Datuk Dr. Nguyen Ju Ling. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua atas peluang untuk turut bersama membahas Akta Semakan Hukuman Mati dan Pemenjaraan Sepanjang Hayat Bidang Kuasa Sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Tujuan akta ini adalah jelas, iaitu satu, mengkaji semula hukuman mati dan dua, penyemakan hukuman pemenjaraan sepanjang hayat. Saya ingat akta ini memberi kesan yang besar terlebihlah kepada banduan-banduan yang menunggu hukuman mereka. Juga sebab dia berkuasa retrogresif atau backdated, ini akan memberi kesan yang besar untuk mereka yang menunggu
hukuman mereka dijatuhkan. Atas semakan hukuman mati akan dikekalkan atau ditukar kepada pemenjaraan sepanjang hayat. Pemenjaraan sepanjang hayat pun akan ditukar kepada pemenjaraan tidak kurang dari 30 tahun atau tidak melebihi 40 tahun. Kebiasaannya dengan 1/3 pengampunan atau remission dengan izin, sebenarnya penjenayah akan menjalani di antara 20 tahun atau 25 tahun saja. Dan ini lebihlah jauh kurang dari 30 tahun atau 40 tahun. Kita tadi sudah dimaklumkan bahawa hampir 800 kes yang sudah habis dan sudah ditetapkan dikenakan hukuman mati hanya menunggu menjalani hukum saja. Saya di sini ingin mencadang dikaji semula hukuman sebatan 15 atau 12 kali. Sebab saya berpendapat itu tidaklah berkemanusiaan atau inhuman. Parut atau skar sebatan akan dipikul oleh seseorang itu seumur hidup. Parut itu bukan hanya fizikal, tetapi mental juga. Sebagai program pemulihan atau satu dari program pemulihan, saya mencadangkan bantuan itu dikenakan perkhidmatan masyarakat atau community service, dan saya cadangkan untuk satu sebatan dia bekerja khidmat masyarakat 1 tahun. Saya ingat ini lebih lagi berkesan dari hukuman sebatan. Semakan ini juga akan memanfaatkan kes yang sedang menunggu menjalani hukuman. Bagaimana untuk kes yang sudah menjalani hukum, yang sudah mati, tidak akan keluarga mereka menuntut. Justru saya berpendapat hak masa ditentukan dengan jelas dalam akta ini. How far back the law be effective, dengan izin. Saya berharap pihak mahkamah akan bertindak dengan bijaksana untuk memastikan keadilan dan menentukan hukuman yang setimpal demi menghormati perasaan ahli keluarga mangsa. Sekian, terima kasih. Saya mohon menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Nuing Juling. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Alhamdulillah tadi kita telah melepasi perbincangan rang undang-undang yang pertama, dan kini kita nak mengadaptasi suasana semasa di dalam sistem ini bagi menangani kesan daripada rang undang-undang yang telah kita putuskan tadi. Jawatankuasa ataupun Mahkamah Persekutuan yang akan dibentuk untuk menangani rayuan-rayuan kes-kes yang terlibat dalam akta tadi, adakah ianya merupakan Mahkamah Persekutuan sedia ada dengan komposisi benchnya yang sama, ataupun ianya diberi suatu perkelasan baru dengan jumlah hakim yang sewajarnya, ataupun seperti dulu, seperti sedia ada, ya. Kerana tugas mereka ini
adalah sementara, ya. Dan selepas 90 hari segala rayuan ini sudah masuk waktu yang terlepaslah. Jadi adakah rang undang-undang kita ni bila sudah menjadi akta nanti tidak terpakai lagi lepas 90 hari ini, ya? Tanyalah, self destruct in 90 days, ya. Kerana selesai sudah, ya, kes-kes yang akan datang adalah melalui proses perbicaraan seperti biasa, ya. Dan oleh kerana itu kita pun sudah tahu jumlah kes yang kita jangka akan membuat rayuan, ya, semualah mungkin, ya. Jumlahnya sudah ada. Kos-kos yang akan kita hadapi pun sebenarnya kita sudah tahu, ya, berdasarkan pengalaman membicarakan apa-apa juga kes bench federal court ni, tentulah sudah kita ketahui kos. Maka saya ingin bertanya, walaupun di hujung kertas biru ini the bill will involve the government in extra financial expenditure, tidakkah boleh kita membuat andaian dan telah memasukkan perkara ini di dalam permohonan belanjawan yang lalu supaya ianya efisien? Tak payahlah tahun depan kita bercakap mengenai peruntukan tambahan lagi, ya, untuk kes-kes begini. Selain daripada itu, saya rasa apa yang dicadangkan oleh rakan-rakan senator tadi mengenai langkah-langkah yang boleh diambil di dalam tempoh pemenjaraan, baki pemenjaraan mereka yang telah didapati bersalah ini. Disebut tadi bahawa merotan, ya, mereka tidak berperi kemanusiaan, ya. The scar will be left there forever, dengan izin, ya. Tetapi sebagai sebahagian daripada hukuman, sebagai pengajaran, sebenarnya rotan ini tidak setimpal dengan kesalahan yang diberikan. Sebab itu ianya bukan hukuman satu-satunya tambahan pada pemenjaraan, ya. Namun cadangan supaya banduan-banduan ini dalam tempoh 30 tahun lagi mereka berada di dalam tahanan, tolaklah diskaun-diskaun yang disebutkan tadi. Apakah aktiviti mereka yang boleh mereka manfaatkan untuk membolehkan mereka nanti kembali kepada masyarakat? Katalah si penjenayah yang berumur 25 tahun, ya, ada 30 tahun dalam, katakanlah penuh, ya, 50 tahun, 55 tahun umur, maka tempoh di luar nanti adalah panjang. Apakah penyesuaian yang kita nak sediakan bagi mereka dari segi kebijakan-kebijakan ataupun kebolehan-kebolehan tertentu, ataupun mereka didedahkan kepada isu-isu masyarakat di luar sana melalui gerak kerja ataupun hukuman bekerja di dalam komuniti. Tempoh 30 tahun penahanan ini kita harap menjadi era baru kepada mereka untuk memulakan hidup semula. Jadi tentulah mereka memerlukan hard skill, soft skill. Jadi apa perancangan, ya, yang akan ditambah? Saya yakin sistem penjara hari ini sudah ada perkara tersebut. Tapi ini adalah kes-kes tertentu yang memerlukan undang-undang tertentu. Tentulah kita merasa ada keperluan perkara baru yang perlu dibina untuk mereka supaya sebagai gambaran kesedaran mereka terhadap kesilapan mereka, mereka boleh memberikan makna dan manfaat kepada rakyat apabila mereka dibebaskan ketika umur mereka masih lagi muda dan boleh bermanfaat. Saya mohon menyokong Datuk Ketua. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Wira Dr. Muhammad Hatta Muhammad Ramli. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Abun Sui Anyit. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua dan terima kasih juga kepada ahli Dewan yang mulia ini. Rang undang-undang ini adalah untuk melengkapi apa yang telah kita bincangkan pagi tadi. Dan saya percaya kaedah-kaedah telah dinyatakan di dalam rang undang-undang ini. Dan
Saya ingin mencadangkan supaya tempoh untuk membuat rayuan ataupun usul petition daripada banduan ini diperpanjangkan. Dan sudah tentulah saya melihat kepada peruntukan yang diberi di mana mahkamah boleh memberi extension dengan izin, ya, penangguhan ataupun jangka masa yang panjang lagi, tetapi dengan permohonan. Jadi apakah salahnya kalau kerajaan terus memberi satu tempoh yang agak panjang supaya tidak adalah memerlukan kos-kos tambahan, mungkin perlu ambil peguam, perlu mencari pihak yang membantu mereka yang tidak mampu dari segi membuat permohonan ini, ya. Ini cadangan saya untuk kerajaan, memudah cara perkara ini. Kalau inilah niat kita yang sebenarnya. Dan yang kedua, saya ingin bertanya kepada kerajaan juga adalah apakah kaedah yang diamalkan oleh kerajaan, ya, apabila banduan penjara seumur hidup ini telah kita perkenalkan nanti, apabila mereka telah dibebaskan, mungkin ada juga yang dibebaskan dengan diskaun yang tidak sampai pun 30 tahun minimum yang dicadangkan ini. Dan apakah jaminan bahawa apabila mereka yang sepatutnya dihukum mati mandatori ini dibebaskan dan mereka tidak akan melakukan lagi perkara-perkara begini? Dan adakah kerajaan bersedia untuk menilai setiap banduan-banduan yang bakal dibebaskan ini adalah benar-benar tidak akan melakukan perkara ini lagi? Seperti sahabat senator yang pernah membincangkan tentang negara lain yang peruntukkan supaya satu badan penilai supaya orang yang banduan yang dibebaskan ini tidak akan melakukan perkara ini lagi, kerana ini memang akan menyebabkan kegerunan di dalam masyarakat kita, terutamanya keluarga-keluarga yang terjejas, ya. Jadi dengan adanya undang-undang ataupun yang kita bincangkan ini adalah pelengkap kepada kerajaan kita yang berusaha untuk menghapuskan hukuman mati mandatori ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada kerajaan perpaduan, ya, Malaysia Madani yang kita ada pada hari ini. Semoga apa yang kita buat ini akan menjadikan negara kita lebih harmoni dan supaya juga rakyat kita tidaklah terlibat di dalam jenayah-jenayah yang melibatkan hukuman mati mandatori ini yang kita ubah menjadi hukuman pemenjaraan sepanjang hayat. Jadi dengan itu saya menyokong rang undang-undang 2023 ini. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Abun Sui Anyit. Dipersilakan Yang Berhormat Tuan Hussein Haji Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Datuk Yang di-Pertua, tuan-tuan yang berhormat yang saya hormati. Hari ini merupakan hari yang barangkali bila dua RUU ini diluluskan, orang yang paling gembira dalam dunia ialah pesalah-pesalah yang sedang menanti hukuman mati di penjara. Tetapi pada waktu yang sama juga, satu keresahan bagi keluarga yang menjadi mangsa pembunuhan, kehilangan nyawa, kehilangan anak-anak ahli keluarga, emosi yang tak terubat, penjenayah bakal bebas dan mereka dalam kesedihan. Apa ruang, apa bentuk ruang yang kerajaan juga ambil untuk mereka ini yang menjadi mangsa? Kita hari ini bincang kepada membantu pesalah untuk diringankan. Yang keduanya, kita tadi bincang juga tentang 90 hari semakan hukuman. Harus, saya fikir, juga melibatkan keluarga mangsa, sebab semakan itu juga memberi kesan kepada emosi keluarga mangsa yang telah pun mengalami bencana itu. Yang ketiganya berhubung dengan pembunuh bersiri. Datuk Yang Pertua,
Saya rasa untuk pembunuh bersiri ini kita tidak perlu memberi ruang kepada mereka ataupun tidak perlu dilayan permohonan semakan untuk mereka, sebab pembunuh bersiri ini entah dia dihukum, siri dia belum selesai. Dalam waktu yang sama, mungkin juga pembunuh ketagih ini akan keluar nanti dan meneruskan kerja ini. Pembunuhan yang telah buat bertubi-tubi ini rasanya tidak boleh diberi layanan untuk mendapat pengampunan ini. Saya juga nak ambil sedikit kesempatan ini juga berhubung dengan khidmat guaman. Kita tadi menyebutkan tentang khidmat guaman kepada orang khususnya janda dadah, mostly dia miskin, keluarga pun miskin. Jadi untuk itu, bagaimana tindakan kerajaan untuk membantu golongan keluarga miskin ini, dan apakah mungkin khidmat bantuan guaman kebangsaan boleh menjadi perantara untuk membantu penjerajah-penjerajah yang mohon untuk mendapatkan pengampunan daripada pihak yang boleh memberi pengampunan. Yang ketiganya, yang keempatnya, bila kita bicara juga tentang semakan hanya dibuat untuk diizinkan satu kali, Yang Berhormat Timbalan Menteri, yang sudah ditolak proses untuk semakan hukuman mati dan ruangnya mula tertutup. Apakah selepas rayuan itu ditolak, rayuan lembaga pengampunan masih ada, keputusan Mahkamah Persekutuan boleh dibawa ke Mahkamah Tinggi ataupun ke Mahkamah Rayuan untuk menyelesaikan kes mereka. Maksud saya, ada ruang-ruang option selain daripada apabila rayuan itu sudah ditolak. Yang akhirnya ialah, ada tidak kerajaan berhasrat, saya tak pasti ataupun mungkin sudah ada, kes ini boleh dibawa ke satu lagi medan, iaitu kehakiman tahkim ataupun hakim guna timbang tara, untuk membolehkan kedua-dua pihak yang mewakili keluarga dan pihak kehakiman ataupun yang mewakili keluarga dan pihak yang dituduh itu untuk memanfaatkan ruang tahkim. Sebab ruang tahkim ini juga akan nantinya membuka ruang untuk tadi yang kita bincang banyak, untuk ahli keluarga juga di situ diberi ruang untuk program kehakiman pengampunan. Kes ini sudah berlaku apabila kes pengampunan keluarga yang saya sebut tentang UMNO Muim tadi di US. Dia kemudiannya dia orang Filipin. Zaman Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah pernah panggil keluarga yang memberi pengampunan ini ke Malaysia dan diberi suatu anugerah, apa yang saya ingat, ikon dalam perkara ini di Kementerian Agama di Putrajaya ini. Jadi saya ingat bila itu ada, artinya kerajaan juga pada masa itu melihat proses ini adalah suatu option yang baik untuk masyarakat. Buat akhirnya, tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin yang terakhir bersidang untuk sesi ini, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya minal aizin wal faizin kepada semua sahabat-sahabat para senator yang beragama Islam dan juga kepada rakan-rakan senator yang tidak beragama Islam. Jom bersama merayakan Hari Raya, lawat-lawat rumah sahabat-sahabat, rumah saya sendiri pun boleh, insya-Allah. Selamat datang berhari raya bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Hussein Haji Ismail. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Dr. Linggeswaran anak lelaki Datuk Seri R. Arunasalam. Dipersilakan. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruang kepada saya untuk berbahas rang undang-undang semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat 2023 yang dibentangkan oleh Timbalan Menteri Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institut tadi. Tuan Yang di-Pertua, rang undang-undang yang dibentangkan ini seiring dengan keperluan rang undang-undang pemalsuan hukuman mati mandatory 2023 yang telah pun diterima baik dan diluluskan oleh
ahli majlis sekian sebelum ini. Ia juga sebagai tindakan yang adil kepada banduan yang sedang menjalani hukuman sepanjang hayat dan bakal menjalani hukuman mati. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana bersikap holistik dalam mendekati perundangan ini. Semakan ini menepati terma-terma hak asasi yang saksama kepada semua. Saya juga ingin mendapatkan pandangan kerajaan bagaimanakah justifikasi tempoh 90 hari bagi proses melibatkan semakan ini diputuskan. Saya faham bahawa 90 hari ini hanya untuk permohonan, bukan bagi seluruh proses. Namun apakah kehendak dalam menterhadkan kepada 90 hari sahaja? Mohon penjelasan. Tuan Yang di-Pertua, RUU semakan ini akan memberi nafas baru kepada 1,318 banduan yang telah dijatuhkan hukuman mati dan 117 banduan yang sedang menjalani hukuman penjara sepanjang hayat. Mereka akan diberi ruang untuk mendekati proses semakan ke Mahkamah Persekutuan. Persoalan saya, adakah tenaga kerja yang sedia ada di peringkat Mahkamah Persekutuan terutamanya yang arif para hakim mencukupi dalam meneliti semula semua hukuman tersebut? Saya juga ingin bertanya mengapa kerajaan tidak menubuhkan sebuah mahkamah khas bagi tujuan spesifik urusan semakan dengan melibatkan hakim-hakim Mahkamah Rayuan kepada Mahkamah Persekutuan. Dengan melibatkan hakim-hakim tersebut, kes dapat dijalankan secara konsisten dan tidak membebankan perbicaraan-perbicaraan sedia ada di Mahkamah Persekutuan. Ini kerana penelitian semula ini akan mengambil kira saringan-saringan tertentu dan akan mengambil masa. Tuan Yang di-Pertua, sebagai tambahan kepada perkara ini, adakah kerajaan akan menghadapi sebarang penambahan kos dalam perbelanjaan dan berapa peruntukan yang akan diperuntukkan? Datuk Yang di-Pertua, RUU ini dengan izin a straightforward request yang diperlukan dalam urusan pemansuhan maksud mandatory dan pengubahan sepanjang hayat. Saya menyokong penuh usaha kerajaan dalam membawa rang undang-undang ini dan mohon kerajaan untuk meneliti juga bentuk pemulihan kewajaran penetapan pemenjaraan dan impak seseorang tertuduh diintegrasi semula ke dalam masyarakat. Ia memerlukan pendekatan kompresif dan ia tidak sepatutnya berhenti pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Dr. Linggesuran, anak lelaki Datuk Seri Arunasalam. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Serwandi Saad. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk sama-sama berbahas RUU ini yang telah dibentangkan oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri sebentar tadi. Saya mengamati pembentangan yang dibawa dan amat bersetuju selari dengan RUU pemansuhan hukuman mati mandatory yang telah dibawa sebentar tadi. Saya pasti kerajaan sentiasa mengambil pendekatan bagi membolehkan sistem perundangan negara sentiasa dikemaskini dan bersifat efektif. Bukannya hanya bersifat menghukum semata-mata. Berdasarkan statistik Jabatan Penjara Malaysia bermula tahun 2000 hingga 31 Januari 2023 menunjukkan bahawa terdapat seramai 2,350 orang kemasukan banduan yang telah dituduh di bawah kesalahan yang membawa kepada hukuman mati. Serta saya difahamkan ada banduan yang telah mendapat status moratorium yang membolehkan semakan kes mereka dibuat setelah RUU ini diluluskan kelak. Oleh yang demikian, saya ingin mendapat penjelasan bagaimanakah prosiding lanjut yang akan dilakukan serta berapakah tempoh masa yang diambil bagi membolehkan banduan ini mengetahui keputusan akhir mereka. Malahan, saya ingin mendapatkan penjelasan berkaitan program banduan kembali ke masyarakat melalui program-program kerja sosial yang dibuat agar banduan berpeluang untuk menjalankan hukuman dalam masa yang sama berkhidmat untuk masyarakat.
Malahan, ianya juga akan menjadi medium kepada banduan untuk bersedia menjalani kehidupan setelah tamat hukuman pemenjaraan kelak. Adakah kajian yang dilakukan agar kerja sosial yang mereka jalani itu bertepatan dan tidak hanya sekadar menjalani kerja sosial semata-mata? Apakah jaminan bahawa ianya turut akan memberi kesedaran kepada banduan berkenaan dalam masa yang sama memberi manfaat dan skill sosial kepada mereka? Mohon penjelasan lanjut daripada kementerian. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanyakan, sekiranya sistem parol yang dilaksanakan di negara ini sejak 2008 mendapat peluang kedua untuk banduan memulakan hidup baru bersama keluarga mereka serta masyarakat turut termasuk dalam semakan akta ini. Saya difahamkan pencapaian sistem parol ini baik apabila sebanyak 99% daripada orang di parol ODP memperoleh pekerjaan, manakala kadar residivis berulang melakukan jenayah ODP adalah di bawah 0.5%. Ini adalah sesuatu yang positif. Bukan saja menjalani hukuman penjara, namun banduan diberi peluang untuk mempelajari skill dan ilmu yang bermanfaat dan membolehkan mereka meneruskan kehidupan yang mencabar di luar tirai besi kelak. Justru saya ingin mendapatkan penjelasan sejauh mana kesesuaian sistem parol ini dibuat selari dengan pindaan ini atau adakah ianya tidak bersesuaian. Mohon penjelasan. Saya juga berharap agar program kemasyarakatan banduan lebih bersesuaian dan bertepatan dengan situasi pada ketika ini. Kita tidak mahu banduan semata-mata terkurung di tirai besi, namun dalam masa yang sama mereka memanfaatkan masa dengan aktiviti yang akan memberi nilai tambah kepada diri mereka, keluarga, masyarakat dan negara. Sekian sahaja perbahasan saya pada kali ini. Saya dengan ini mohon menyokong. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Serwandi Saad. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Profesor Datuk Seri Dr. Awang bin Sarian. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Meskipun perbincangan atau perbahasan berkisar sekitar rang undang-undang semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023, saya kira sangat rapat kaitannya dengan rang undang-undang sebelum ini yang telah pun dibincangkan dengan panjang lebar dan telah pun diluluskan. Tuan Yang Dipertua dan Yang Berhormat rakan-rakan anggota Dewan Negara, biarpun tampak dengan jelas rasional dan kewajaran cadangan untuk semakan hukuman mati dan penjara sepanjang hayat seperti yang telah dibentang oleh Yang Berhormat Menteri tadi, namun saya kira soal yang masih tetap bersarang dalam minda saya adalah soal yang berkaitan dengan soal lunas ataupun premis kita dalam menentukan hukum. Ini telah pun dibincang oleh rakan-rakan sebelum ini dan saya berharap Tuan Dipertua, Datuk Dipertua mengizinkan saya untuk mengingatkan juga soal ini dengan hal yang berkaitan dengan soal lunas itu tadi. Saya melihat bahawa masih lagi kita terperangkap dalam satu paradigma bahawa segala undang-undang berkaitan dengan jenayah masih lagi tetap berasaskan ataupun termasuk dalam kanun keseksaan yang seolah-olah keterbatasan memanfaatkan ruang-ruang lain dalam kita menggubal undang-undang ataupun melaksanakan kaedah untuk pemulihan dan sebagainya. Jadi pada hemat saya ini adalah kesempatan terbaik bagi kerajaan yang menggemakan reformasi. Reformasi secara total, secara holistik, termasuk reformasi dalam penggubalan undang-undang bagi kepentingan rakyat, dan keadilan yang diberikan kepada rakyat harus bersandarkan pada realiti masyarakat itu sendiri. Bukan suatu undang-undang yang didasarkan atau disandarkan pada suatu situasi di luar konteks
masyarakat negara kita. Ini pada saya premis yang mesti difikirkan. Saya barangkali tidak mengharapkan suatu perubahan yang radikal, tetapi mesti ada satu usaha untuk mula memikirkan premis atau lunas kita dalam mengubah undang-undang dalam menangani soal-soal jenayah seperti ini. Jadi saya menggesa kerajaan supaya mengadakan suatu langkah susulan secara serius untuk mengadakan pertemuan-pertemuan wacana bagi kita membincangkan lunas atau premis dalam soal undang-undang negara ini. Saya dalam beberapa sesi lepas juga ada menyebut soal penghormatan yang mesti diberikan kepada lunas-lunas lain. Ya, kalau kita bercakap tentang soal orang Islam sebagai agama persekutuan dan majoriti penduduk negara ini orang Islam. Jadi hak mereka untuk mendapat layanan dari segi undang-undang berdasarkan undang-undang Islam itu harus diberi ruang. Soal bagaimana penerapan melalui akta seperti yang dulu dibincangkan soal RU 35 dan sebagainya itu soal lain. Tetapi mesti ada pemikiran global ke arah itu. Dan undang-undang adat, undang-undang berkaitan dengan budaya, saya kira rakan-rakan kita dalam kalangan orang asli, orang etnik kita, rakan-rakan di Sabah Sarawak ada kewajaran untuk mereka juga ditimbangkan dalam melaksanakan hukuman dan menangani isu-isu jenayah ini. Jadi soalnya telah juga ditimbulkan oleh rakan-rakan sebelum ini, soal kisas sebagai contohnya, soal diat itu, alhamdulillah saya juga mengucapkan tahniah pada kerajaan dan Timbalan Menteri tadi yang telah menyebut soal diat sedang ditimbangkan sebagai satu juga kaedah untuk diaplikasikan, diterapkan dalam pelaksanaan undang-undang. Tapi tidak cukup dengan diat. Banyak lagi yang lebih fundamental bersoal diat. Jadi ini saya pikir mesti dibincangkan dengan serius oleh kerajaan khususnya berkaitan dengan pembuatan undang-undang. Dan yang seterusnya Datuk Yang Dipertua ialah soal hendak menegaskan bagaimanakah bidang kuasa Mahkamah Syariah. Ini sudah banyak dibincangkan panjang lebar. Saya kira sejak tahun 70-an almarhum Profesor Tan Sri Ahmad Ibrahim telah bercakap tentang hal ini dan sudah mendapat sambutan yang baik. Tetapi kita tidak nampak suatu anjakan paradigma yang cukup jelas dalam memberikan bidang kuasa pada Mahkamah Syariah dan menangani soal jenayah. Ya. Jadi ini saya kira juga harus ditimbangkan dengan serius. Satu lagi yang terakhir, Datuk Yang Dipertua, ialah bahawa satu program yang sudah saya tanyakan pada dua orang, seorang menteri penuh, seorang timbalan menteri, tapi tidak mendapat layanan yang wajar, seolah-olah tidak penting ataupun barangkali belum ada maklumat. Kalau ada maklumat, sebut belum ada maklumat. Tapi saya sendiri ada pelibatan dalam menggagaskan bersama dengan Jabatan Penjara Malaysia, iaitu reformasi ke arah pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan. Ini panjang, ini nama yang diberikan oleh Jabatan Penjara, tapi saya memberikan gagasan pengisian bagaimana. Dan kita sudah mengadakan forum terbuka dan satu projek rintis di penjara, tak salah saya di Dungun atau di mana. Jadi bagaimana kerajaan menyambut cadangan Jabatan Penjara Malaysia dalam rangka pemulihan soal kita nak hukum mati, tak hukum mati, penjara seumur hidup dan sebagainya, itu ialah soal pelaksanaan. Tapi yang rutin, yang tiap-tiap hari itu mesti digerakkan. Dan cadangan dan katanya bukan hanya soal pada banduan, tapi pada pegawai penjara sendiri yang mesti ditarbiah, dibudayakan supaya ada suatu budaya baru dalam mereka melayan dan juga menangani isu-isu berkaitan dengan banduan. Kalau banduan saja berubah, pegawai tak berubah juga tak boleh. Jadi saya harap ini diberi perhatian besar tentang reformasi ke arah pusat pembangunan peradaban budaya kemanusiaan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, dan saya juga mengambil kesempatan mengucapkan selamat terus berpuasa, jangan beraya dulu. Terus berpuasa dan selamat hari raya, dan kepada rakan-rakan yang bukan Islam, marilah kita merayakan selamat hari raya sebagai perayaan kebangsaan bersama. Terima kasih, dan saya mohon menyokong usul undang-undang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Profesor Datuk Seri Dr. Awang bin Sarian. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Noraini Idris. Dipersilakan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan.
perbahasan saya pendek sahaja. Saya tidak ada masalah menyokong rang undang-undang ini kerana seperti apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, bahawa RUU ini, rang undang-undang ini merupakan akta pelengkap kepada rang undang-undang pemansuhan hukuman mati mandatori 2023 yang telah dibahaskan dan yang telah diluluskan sebentar tadi. Melalui pindaan ini, Mahkamah Persekutuan adalah mahkamah tertinggi dan merupakan mahkamah rayuan terakhir di Malaysia. Dan melalui pindaan ini, Mahkamah Persekutuan diberi kuasa untuk menyemak semula hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat yang dijatuhkan terhadap pesalah yang disabitkan berikutan pemansuhan hukuman mati mandatori dan pindaan kepada undang-undang yang berhubung kait dengannya. Cumanya saya ada dua persoalan yang saya ingin kemukakan kepada YB Timbalan Menteri. Pertama sekali, berdasarkan perkataan rang undang-undang semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat, bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Adakah ini bermakna kuasa Mahkamah Persekutuan untuk menyemak semula kes-kes di bawah peruntukan rang undang-undang ini hanyalah bersifat sementara, iaitu terpakai untuk satu tempoh yang tertentu sahaja? Adakah perkataan sementara itu bermaksud kuasa untuk Mahkamah Persekutuan menyemak semua kes-kes di bawah rang undang-undang ini akan terpakai sehinggalah semua kes-kes yang berkaitan dengan rang undang-undang pemansuhan hukuman mati mandatori 2023 dan hukuman penjara seumur hidup telah selesai disemak semula oleh Mahkamah Persekutuan? Dan adakah tempoh tertentu ditetapkan untuk Mahkamah Persekutuan menyemak semula semua kes-kes di bawah rang undang-undang ini, terutama terhadap banduan-banduan yang menunggu hukuman mati atau golongan yang diberikan moratorium sebelum rang undang-undang ini diluluskan? Dan persoalan kedua, Fasal 3 dan Fasal 5 pindaan ini bertujuan untuk mengadakan peruntukan bagi tata cara dan had masa untuk membuat sesuatu permohonan kepada Mahkamah Persekutuan bagi mengkaji semula hukuman mati yang dijatuhkan terhadap pesalah yang disabitkan. Jadi maksudnya banduan yang ingin Mahkamah Persekutuan menyemak semula hukuman sama ada hukuman mati ataupun hukuman pemenjaraan sepanjang hayat yang banduan ini hadapi, dia perlu membuat permohonan secara bertulis kepada Mahkamah Persekutuan dalam tempoh 90 hari dari tarikh permulaan kuasanya akta ini. Jadi bagaimana kita nak pastikan bahawa banduan ini tahu ataupun sedar hak mereka yang mereka boleh buat permohonan ini untuk semak semula oleh Mahkamah Persekutuan atas hukuman yang dijatuhkan ke atas mereka. Ya, yang mana semak semula oleh Mahkamah Persekutuan boleh mengubah nasib mereka, terutama tentang hukuman yang mereka hadapi. Kerana pesalah ini tinggal dalam penjara dan ada yang terutama yang menghadapi hukuman mati ini tinggal dalam solitary confinement. Ya, kita faham bahawa banduan ini mungkin ada yang ada peguam, ya, yang mampu untuk mendapatkan khidmat peguam. Mereka bolehlah dengan ada saudara mara yang boleh memberikan mereka khidmat peguam, tapi ada juga banduan yang tidak mampu untuk mendapatkan peguam untuk dirinya. Jadi sedangkan peruntukan pindaan ini memperuntukkan tempoh tertentu untuk pesalah yang disabitkan membuat permohonan iaitu 90 hari dari tarikh kuat kuasa pindaan rang undang-undang ini. Jadi tempoh pun agak singkat, ya. Jadi kalau boleh saya ingin memberikan pandangan saya, kerana ini melibatkan hak asasi kemanusiaan, banduan yang boleh menukar nasib mereka mungkin dari dijatuhkan hukuman mati kepada hukuman pemenjaraan sepanjang hayat ataupun dari hukuman pemenjaraan sepanjang hayat kepada hanya penjara untuk tempoh sehingga 30 tahun. Jadi hak untuk mendapatkan semak semula oleh Mahkamah Persekutuan ke atas hukuman pesalah-pesalah di bawah kes-kes ini diberikan secara automatik. Tidak payah pun memfailkan permohonan secara bertulis. Ya. Jadi Datuk Yang di-Pertua, itu saja daripada saya. Sekian, saya menyokong rang undang-undang ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Noraini binti Idris. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Tuan Manolan Mohamad. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk terlibat di dalam RUU semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat ini. Dan
saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan kerana telah menggubal undang-undang ini. Ini bagi saya memberi satu nafas baru kepada para banduan yang akan menjalani hukuman mati dan juga pemenjaraan sepanjang hayat ini. Dan kalau kita dengar daripada pembentangan Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, iaitu seramai 1,318 orang jumlah di bawah moratorium, yang jumlah banduan yang berada di dalam penjara ini yang menunggu keputusan pada masa sekarang ini. Jadi soalan saya, Timbalan Menteri, berapa ramai rakyat Malaysia yang ada yang dalam 1,318 orang ini, berapa ramai rakyat Malaysia dan berapa ramai yang bukan warga negara Malaysia yang akan dihukum mati ini. Dan yang kedua adalah saya tengok ada fasa 4.4 ini, iaitu berkenaan dengan rayuan tersebut tadi. Ramai juga yang telah sentuh, iaitu berkenaan rayuan dalam tempoh 90 hari daripada akta ini dilaksanakan. Sebab kalau kita tengok di sini, ramai juga yang akan dikenakan hukuman mati mandatory ini yang mereka tidak tahu, dan juga keluarga ada yang tidak ada saudara mara di luar sana, dan siapakah yang akan maklumkan kepada mereka ini, kepada bekas banduan-banduan ini. Dan juga ada juga yang dihukum penjara ini, mereka ada masalah kewangan yang kadang-kadang mereka ini terlibat. Sebab kita tengok hukuman mati ini adalah akta dadah berbahaya, iaitu ada mereka pengedar-pengedar dadah ini menggunakan orang ini, banduan ini, dan akhirnya ditangkap dan mereka dihukum mati mandatori. Dan kebanyakan mereka ini adalah golongan yang tidak pendapatan yang rendah dan tidak ada kemampuan untuk membiayai peguam untuk membela mereka. Jadi adakah kerajaan akan menyediakan dana khas untuk membantu mereka ini, khususnya golongan yang tidak mampu ini? Itu seterusnya berkenaan dengan pasal bidang kuasa penyambakan sementara, iaitu pemenjaraan sepanjang hayat seramai 117 orang mengikut yang dibentangkan oleh Timbalan Menteri tadi. Iaitu pemenjaraan ini dia akan diberi kepada 30 ke 40 tahun. Dan sekiranya, soalan saya, sekiranya banduan tersebut umur dah mungkin 60 tahun, jadi adakah akan dikenakan juga tempoh 30 ke 40 tahun ini? Sebab kita menjangkakan kalau banduan itu umur dah 60-70, mungkin tempoh hayat itu lebih pendek daripada yang diberikan dekat sini. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan pasal 4.5. Adakah pesalah tadi masih boleh membuat rayuan sekiranya tempoh 30 atau 40 tahun itu dikenakan, lepas itu mereka merayu lagi? Adakah boleh membuat rayuan? Katakan mereka kena 40 tahun dan mereka boleh buat rayuan lebih pendek daripada situ disebabkan oleh faktor-faktor lain. Sebab kita dengar tadi Timbalan Menteri kata hanya sekali sahaja yang boleh membuat rayuan tersebut. Seterusnya berkenaan dengan tempoh. Kalau kita tengok di ini pasal 5 3, Mahkamah Persekutuan itu boleh melanjutkan masa sekiranya dia melebihi tempoh 90 hari tadi. Tetapi adakah Mahkamah Persekutuan tersebut memberikan tempoh masa sekiranya dia dah overlap 90 hari tadi? Mungkin kita tak jumpa saudara mara nak buat rayuan, tetapi adakah Mahkamah Persekutuan juga memberi tempoh masa berapa lama untuk mereka, Mahkamah Persekutuan, untuk memberi jangka masa tertentu untuk membolehkan banduan tersebut untuk membuat permohonan semula? Dan yang terakhir, saya tengok sini ada implikasi keuangan. Saya nak tanya Timbalan Menteri, apakah implikasi keuangan perbelanjaan tambahan yang amountnya di sini belum ditentukan, tetapi pada pandangan Timbalan Menteri berapakah jumlah dia
yang ditanggung, sebab kita tahu banduan-banduan yang ada di dalam penjara ini kerajaan terpaksa menanggung lebih kurang dalam RM40 kalau tak silap saya. Jadi apabila pemansuhan hukuman mati ini, berapakah jumlah yang akan ditanggung oleh kerajaan nanti? Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya akhir sekali juga seperti yang berhormat yang lain mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Ini adalah sidang Dewan Negara yang terakhir bagi kita dan kita akan berjumpa pada masa akan datang. Dengan itu saya menyokong rang undang-undang semakan hukuman mati dan pemenjaraan sepanjang hayat bidang kuasa sementara Mahkamah Persekutuan 2023. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Manolan Mohamad. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Datuk Razali bin Idris. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Datuk Speaker. Undang-undang ini ialah bagi melengkapkan undang-undang yang terdahulu iaitu pemansuhan hukuman mati mandatory. Saya melihat fasa 3 dan 4 di mana prinsip utama adalah nyawa tersangat berharga dan setiap individu berhak untuk hidup seterusnya. Walau bagaimanapun, hukuman mati wajar dikekalkan dan dalam keadaan yang sangat terhad, di mana diwajarkan untuk dikekalkan dalam kes-kes yang berat dan serius, dan di antaranya adalah kehilangan nyawa secara langsung dan pesalah ini tidak ada niat langsung untuk berkelakuan baik dan tidak ada keinginan untuk mereka dalam konteks pemulihan. Jadi dalam keadaan itu sahaja kita rasa hukuman mati ini patut dilaksanakan. Dan masalah yang besar yang saya difahamkan adalah banduan akhir ini mereka yang tidak mendapat peguam-peguam yang bagus kerana mereka sudah kehabisan wang. Jadi tiada guna RUU ini kita luluskan kerana dalam masa sama mereka tidak dapat untuk laksanakan hak mereka kerana ketidakcukupan wang untuk membiayai peguam-peguam. Jadi justru itu kerajaan harus pastikan bahawa terdapat peguam lantikan mahkamah untuk kesemua banduan yang telah memfailkan permohonan ini bagi menggantikan hukuman mereka. Kalau semua tersedia, maka 90 hari yang diberikan mencukupi. Tetapi kalau kerajaan tidak menyediakan peguam tersebut, maka 90 hari tidak mencukupi. Saya mencadangkan supaya kalau sekiranya ketidakmampuan kerajaan untuk menyediakan peguam, bagi masa lebih. Tak perlu sebut 90 hari sehingga mereka mendapat peguam bela. Dan satu lagi, dalam Islam, hukuman bunuh ada hak pengampunan yang diberikan kepada keluarga mangsa. Bukannya diberikan kepada lembaga pengampunan yang bukan terdiri daripada keluarga mangsa. Jadi apakah ianya tidak boleh diterima pakai dalam RUU ini? Itu saja, Tuan Speaker. Oleh kerana saya yang terakhir, banyak kawan-kawan dah dalam lingkungan yang sama, jadi saya habiskan di sini. Dan kesempatan ini saya ingin rakamkan ucapan selamat Hari Raya, selamat berpuasa, maaf zahir dan batin.
InsyaAllah mudah-mudahan kita akan jumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sokong. Alhamdulillah. Jemput. Izin Tuan Ibu Ketua, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua 12 pembahas yang menyertai perbahasan berkenaan RUU ini. Seperti yang telah pun saya jelaskan tadi, undang-undang ini adalah untuk facilitate ataupun merupakan akibat daripada pemansuhan hukuman mati mandatory di dalam RUU sebelum ini. Jadi adalah perlu untuk RUU ini diluluskan untuk membolehkan hukuman mandatory yang dimansuhkan itu dilaksanakan. Beberapa soalan yang telah pun ditimbulkan berkenaan dengan tempoh yang telah pun ditetapkan di dalam RUU ini untuk membuat permohonan ke Mahkamah Persekutuan, iaitu satu permohonan perlu difailkan dalam tempoh 90 hari. Ada beberapa yang berhormat yang bertanya, apakah justifikasi untuk tempoh tersebut? Adakah ianya terlalu pendek, sepatutnya ia dipanjangkan dan sebagainya. Untuk maklumat yang berhormat, adalah merupakan satu prinsip mantap di dalam sistem perundangan bahawa dengan izin there must be finality in litigation. Ini merupakan prinsip utama di belakang banyak kes, banyak peraturan undang-undang yang menetapkan tempoh masa supaya litigation itu dapat diselesaikan ataupun finalize. Contohnya di mana rayuan difailkan ataupun dibenarkan dari Mahkamah Tinggi ke Mahkamah Rayuan, tempoh untuk kes civil juga untuk kes jenayah, tempohnya adalah bahawa notis rayuan perlu difailkan dalam tempoh sebulan. Begitu juga dengan rayuan-rayuan dari Mahkamah Rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Jadi isunya di sini bukannya bahawa kita ingin menghalang mereka daripada membuat permohonan. In fact, permohonan yang tempoh untuk permohonan dibuat di dalam kes ini adalah lebih daripada tempoh biasa, iaitu sebulan untuk rayuan-rayuan biasa yang lain. Dan seperti yang telah pun saya jelaskan tadi, Tuan Ibu Ketua, tempoh 90 hari itu bukannya untuk menghabiskan keseluruhan proses kesemakan ini, tetapi hanya untuk membuat permohonan ataupun memfailkan permohonan itu dalam tempoh tersebut. Dan juga seperti yang saya nyatakan tadi, sekiranya terdapat apa masalah dalam memperolehi dokumen seperti rekod rayuan yang telah pun hilang sebab kes ini kes lama dan sebagainya, maka satu affidavit tambahan boleh difailkan selepas permohonan itu difailkan dalam tempoh 90 hari. Dan tiada apa-apa selepas permohonan itu difailkan, perkara ini akan dikendalikan oleh Mahkamah Persekutuan di mana pengurus tarik-tarik untuk pengurusan kes akan ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan mengikut jadual Mahkamah Persekutuan dan sebagainya, di mana pada akhirnya setelah selesainya pemfailan semua dokumen yang berkenaan, maka satu tarikh pendengaran akan ditetapkan oleh Mahkamah Persekutuan, di mana Mahkamah Persekutuan akan membuat keputusan final. Jadi untuk menjawab beberapa soalan yang telah pun ditimbulkan, adakah terdapatnya tempoh untuk Mahkamah Persekutuan menyelesaikan pendengaran semakan ini? Tiada sebarang tempoh. Itu bergantung kepada jadual Mahkamah Persekutuan.
yang secara kebiasaannya akan menetapkan tarikh-tarikh pengurusan kes, mungkin 3 atau 4 tarikh pengurusan kes untuk membolehkan semua dokumen yang diperlukan difailkan supaya pendengaran itu dapat dijalankan dengan lancar. Dan Yang Berhormat Datuk Wira Muhammad Hatta bin Ramli telah pun bertanya berkenaan dengan program-program yang disediakan oleh pihak penjara untuk tujuan pemulihan banduan-banduan. Seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat, 30 tahun ini adalah satu tempoh untuk mencari jalan yang baru bagi banduan-banduan tersebut. Untuk maklumat Yang Berhormat, Jabatan Penjara sedang melaksanakan beberapa program pemulihan yang terdiri daripada 4 faza, Tuan Yang Dipertua, iaitu faza orientasi, pertamanya faza pengukuhan sahsia, faza kemahiran dan faza prabebas dalam usaha untuk memperbaiki dan membina semula fizikal, mental, sikap, akhlak dan rohani berasaskan nilai murni dalam proses pengintegrasian semula kepada masyarakat melalui 5 elemen teras pemulihan iaitu KASE ataupun dengan izin Knowledge, Attitude, Skill, Intelligence and Humanity. Selain itu, beberapa program dalam komuniti juga turut dilaksanakan seperti parol, pembebasan berlisens, program reintegrasi penghuni PRP, iaitu merupakan usaha-usaha untuk membentuk platform yang terbaik kepada para banduan untuk diterima semula dalam masyarakat. Dan untuk menjawab soalan tadi yang ditimbulkan oleh berkenaan parol yang ditimbulkan, I think, ya, terima kasih. Ya, oleh Tuan Suruandi bin Saad, di mana soalan yang telah pun ditanya adalah berkenaan dengan parol. Untuk makluman Yang Berhormat, parol itu bukannya bukannya semua kes jenayah mempunyai banduan mempunyai hak untuk parol. Ada beberapa kesalahan di mana parol tidak dibenarkan, iaitu di bawah Schedule 4 Akta Penjara ataupun the Prisons Act. Ini merupakan satu perkara yang sedang dipertimbangkan oleh kerajaan pada masa ini. Oleh kerana parol itu sekiranya dibenarkan, pertamanya perlu dipertimbangkan oleh lembaga parol ataupun parol board. Mereka akan membuat keputusan sama ada kes itu adalah sesuai untuk dibenarkan parol, di mana tempoh penjara akan dikurangkan. Jadi ini juga boleh menyumbang kepada kekurangan dengan izin Tuan Yang Dipertua prison congestion. It can lead to an ease of prison congestion or overcrowding of prisons. Jadi isu parol tersebut juga merupakan satu isu yang kami sedang mempertimbangkan. Datuk Nuraini Idris telah pun bertanya beberapa soalan. Pertamanya, sama ada kuasa semakan ini oleh Mahkamah Persekutuan hanya merupakan ataupun bersifat sementara, whether it's temporary in nature, dengan izin. Dengan izin Tuan Yang Dipertua, seperti yang saya katakan tadi, dalam kita mempunyai 1,312 kes, di mana setengah daripada banduan-banduan tersebut telah pun menghabiskan proses kehakiman mereka ataupun the judicial process.
dan oleh di dalam kes-kes tersebut mereka berhak untuk pergi ataupun membuat permohonan balik ke Mahkamah Persekutuan, dan Mahkamah Persekutuan perlu menghabiskan kes tersebut dalam masa mungkin yang munasabah. So adakah kuasa kehakiman ini adalah sementara? Memang ini adalah sementara sehingga penyelesaian kes kesemua kes di mana satu permohonan dibuat. Selepas itu tiada lagi permohonan boleh dibuat. There is only one opportunity to do so, iaitu dalam 90 hari yang ditetapkan di dalam RUU ini. Juga ditanya